Halo, Hello. apa kabar semua? Alright, pada petang ni saya ingin menemu ramah kawan saya ni yang bernama Rianti. So Rianti boleh tak memperkenalkan diri sendiri dulu? Apakah latar belakang anda? Nama saya Rianti. Saya dari Selangor. Saya berkelulusan Master in Dental Science. Oh, nampaknya you ada medical background, is it? Ya, saya ada Bachelor in Medical Science. Okay. So setahu saya, Rianti ada testimoni mengenai produk kita, Bifil. So boleh tak Rianti kongsikan? Ya, betul. Hari ini pertama kali saya nak buat live. Saya tak pernah buat live sebelum ni. Hari ini saya nak kongsikan tentang testimoni bapa saya sendiri. Uh, Ini testimoni ini adalah berkenaan dengan bapa saya. Bapa saya telah diserang sakit jantung selama 10 tahun. Pertama kali dia diserang penyakit jantung tu pada tahun 2010. Dan pada waktu itu doktor mengesahkan ada 5 sumbatan, 3 sumbatan besar dan 2 sumbatan kecil di jantung bapa saya. Jadi setelah bapa saya masuk ward, masuk CCU, saya dah lupa lah berapa lama, tapi agak lama juga, lebih kurang 2 minggu masuk dekat CCU. Dan di situ doktor telah mengesyorkan bapa saya untuk buat pasang stand dan juga pasang stand ataupun buat bypass pada waktu itu. Jadi pada waktu itu bapa saya telah masuk dan nak jalankan operation untuk masuk stand. Tapi disebabkan sumbatan bapa saya terlalu tebal, stand tu tak boleh masuk. Stand tu tak boleh masuk dan juga stand tak boleh masuk. Lepas tu doktor kata, okey, kita tak boleh buat stand, kita try buat bypass. Okay. Tapi setelah nak buat, dalam proses nak buat bypass, doktor check semua, tapi disebabkan kadar denyutan jantung bapa saya terlalu lemah, doktor kata tak boleh buat bypass, tak boleh buat bypass dan tak boleh buat stand, dan doktor hanya suruh kami pulang ke rumah tanpa sebab tidak ada apa-apa lagi yang mereka boleh bantu. Okay. So, apakah perasaan Ranti setelah mendengar penjelasan doktor dan setelah pulang ke rumah, bagaimanakah anda meneruskan penjagaan bapa? Okey. Pada waktu itu setelah doktor mengatakan bahawa bapa saya tidak boleh buat stand, tidak boleh pasang bypass, tak boleh buat bypass, tak boleh pasang stand, kami sekeluarga rasa macam berputus asa. Kami berputus asa sebab bila doktor dah cakap macam tu, hanya balik saja, jagalah, jaga sendiri, jagalah, sebab tidak Macam tunggulah macam tu ya. macam tunggu untuk meninggal. Macam tak ada harapan lagi sebab doktor tak boleh buat apa-apa. Bypass tak boleh, stand tak boleh. Jadi kami pun bawa balik bapa. Lepas tu kami di situ kami tukarkan diet lah. Sebab kan doktor hanya bekalkan kami ubat-ubatan saja dari hospital. Dan apa yang kami buat, kami tukar diet. Bapa saya tidak boleh makan yang goreng lagi. Dan hanya makan sayur dan tak boleh makan goreng, hanya makan bakar-bakar dan juga yang rebus. Dan setiap hari bapa saya makan oat selama bertahun-tahun lah, dalam 3 tahun macam tu, 3 ke 4 tahun, saya lupa. Itulah penjagaan yang kami. Tapi setelah masuk hospital, setelah keluar tu, bapa saya masih masuk balik ke hospital beberapa kali sebabkan ada serangan minor attack dekat jantung. Okey. Okey, apakah serangan yang bapa hadapi? Okey.
Sebenarnya setelah daripada tahun 2010 tu, serangan pertama, masih ada lagi serangan-serangan yang continuously selepas serangan pertama. Jadi tu masuk So hospital dan ulang-alik hospital jugalah kan? ya betul. Ulang-alik hospital. Dan yang paling kritikal tu adalah tahun 2019 bulan 8 tahun lepas. Bapa saya kena serangan sawan kena serangan sawan pada pukul 3 pagi di rumah. Okey, sebelum ni pernah tak kena sawan? Atau yang ni kali pertama? Okey, sebelum ni memang tak pernah kena sawan. Tak pernah kena sawan, ini adalah pertama kali dan kami pun confused. Kenapa bapak saya macam tu? Sebab mak saya tampar muka bapak saya berkali-kali sebab benda tu tak pernah jadi dan kami pun tak pasti sama ada itu apa sebenarnya, sawan ke apa ke, kita tak tahu sehinggalah sampai ke hospital baru doktor cakap yang itu adalah sebenarnya serangan sawan. Kami baru tahu. Okey, so apa yang Dr. HKL lakukan? Okey, doktor kata mula-mula doktor tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Doktor ingat ada blockage dekat ataupun ada arteri pecah dekat otak, sebab tu bapak saya kena sawan. Tapi setelah kami sampai dekat HKL, doktor pasang alat-alat dekat badan bapak saya. Time tu bapak saya dah masuk ke zon merah, critical zone. Sebab sebab bapak saya memang heart disease patient dan ada serangan sawan, sebab doktor pun tak sure sama ada itu adalah serangan biasa ataupun tidak. Jadi setelah pasang alat-alat semua, serangan sawan tu terjadi lagi sekali di hospital. Okey. Terjadi sekali lagi di hospital. Baru doktor detect sebenarnya serangan sawan tu terjadi disebabkan oleh oksigen tidak sampai ke otak bapa saya. Jadi tak sampai ke otak, kita tahu oksigen dibawa oleh darah. Jadi peredaran darah itu tidak lancar, tak sampai ke otak. Jadi disebabkan itu serangan sawan tu terjadi. Okey. Jadi apa yang doktor suggest dari HKL, doktor kata apa yang kami boleh buat, ini adalah disebabkan jantung bapa saya punya degupan tu tidak stabil. Denyutan jantung tidak stabil dan serangan sawan boleh berlaku bila-bila masa. Jadi doktor kata apa yang kami boleh buat adalah bapa harus pasang bateri dekat jantung dan kos pembedahan akan menelan kos sebanyak RM32,000 Malaysia untuk pasang bateri. Wow, banyaklah tu. Memang sangat banyak dan kami memang tak mampu untuk bayar 32,000, satu amount yang sangat besar. Kita tak mampu nak bayar lamsam macam tu. Jadi apa yang kami cakap dengan doktor kami kena fikir dulu sebab kita tak akan dapat amount sebanyak tu dalam jangka masa yang terlalu pendek. Jadi kami pun cakap dengan doktor, tak apa doktor, kami bergantung pada ubat yang doktor bagi. Sama macam serangan pertama pada tahun 2010 yang lalu. Kami hanya bergantung pada ubat. Dan setelah keluar daripada hospital, kami jaga balik diet bapak saya. Tetapi bapak saya setelah sawan pertama kali tu, dia mengalami sesak nafas. Sebelum dia sampai tak boleh tidur. Setiap malam pun tak boleh tidur. Ya betul, hampir setiap malam dia tak boleh tidur. Sampai dia tak boleh tidur sebab dia sesak nafas. Kadang dia mengadu dengan saya, dengan mak saya, sampai saya pun tak tahu nak buat apa. Kita tak boleh nak buat apa sebab yang kita hanya bergantung pada ubat yang doktor bagi dan diet saja yang kita boleh tukar. Macam mana kita nak bantu hilangkan sesak nafas tu pun kita tak tahu. Dan sebab juga pernah masuk hospital juga sebab sesak nafas, ke hospital Kajang selama 4 hari masuk hospital sebab sesak nafas. Jadi selepas 4 hari keluar hospital, tapi masih juga ada juga ubat-ubat lagi lain yang doktor bagi, tapi masih juga sesak nafas. Sesak nafas tu tak hilang setelah sawan. Okey. Jadi setelah sawan, setelah sesak nafas tu ada tak hilang-hilang. Apa yang saya cerita dengan kawan baik saya, Supang nama dia.
Saya cerita, lepas tu dia kenalkan saya dengan satu produk Bifil. Dia cakap, cuba produk ni, mana tahu boleh kurangkan sesak nafas bapa. Mula-mula saya tak percaya sebab mungkin ni sama dengan suplemen-suplemen yang pernah bapa saya ambil sebelum ni. Tidak memberi kesan apa-apa pada bapa saya. Bapa saya still juga ada apa? Masalah yang sama. Ya, betul. Jadi Jadi setelah minum Bifil tu, bagaimana kesan terhadap bapa Ranti? kesan dia sebelum tu saya mula-mula tak percaya pasal Bifil ni. Tapi lepas saya search dekat internet, saya dapati Bifil ni, yang founder dia, yang menciptakan Bifil ni adalah seorang pemenang hadiah Nobel. Saya sebagai dulu saya sebagai researcher, saya buat master in dental science di Universiti Malaya. Saya sebagai researcher, saya tahu hadiah Nobel ni bukan senang nak dimenangi. Jadi mesti ada sesuatu yang dibuat oleh founder ni sampai dia boleh menang hadiah Nobel. Jadi saya pun cakap dengan Supang, okey Supang, saya nak order satu. Saya nak try. Nak try satu kotak dulu. Saya nak tengok macam mana kesan dia kat bapak saya. Okay. Jadi setelah saya cuba, lepas tu sampailah Bifil ke rumah. And then saya bagi bapak saya minum. Bapak saya mula-mula dia kata macam, alah tak payahlah beli-beli suplemen ni. Apa pun tak boleh bantu. Bapak saya cakap macam ni. Lepas tu saya cakap lah, jangan degil, cuba dulu. Saya cakap, sachet pertama dia minum tak ada kesan. Sachet kedua, hari kedua dia minum tak ada kesan. Tapi amazingly pada sachet yang ketiga, bapak saya kata sesak nafas tu sudah tak ada. Lepas tu dia dah boleh tidur malam. Sachet ketiga saja. Ya, betul. Lepas sachet yang ketiga saja, sebab saya suruh bapak saya minum satu hari satu sachet. Cuba dulu, kita tengok apa kesan. Sachet yang ketiga, dia kata itu pun saya tahu setelah 1 minggu dia minum. Setelah 1 minggu dia minum, baru dia cakap dengan saya. Mak saya tanya, ada tak kesan apa-apa selepas minum? Lepas tu bapak saya cakap macam ni. Ada, lepas paket ketiga tu sesak nafas semakin kurang. Tidur pun dah boleh jadi lena. Oh, dia jadi lega lah. Semua dah jadi lega. Jadi macam kita rasa macam happy. Sesak nafas yang selama ni selepas dia kena sawan dari tahun lepas bulan Ogos. Saya diperkenalkan oleh produk ni oleh Supang pada bulan Julai. Jadi cuba bayangkan dari Ogos sampai ke Julai, awal bulan Julai, bapak saya tak boleh tidur dengan lena sebab sesak nafas. Kita pun tak tahu nak buat apa. Pergi hospital, bukannya doktor hanya boleh bagi oksigen. Oksigen tu sekejap je. Tapi bila lepas minum suplemen Bifil, sachet yang ketiga, sesak nafas hilang, tidur pun lena. Jadi macam kita sebagai anak yang tengok bapak kita hari-hari, rasa happy jugalah kan? Betul. Saya sangat happy, saya sangat berterima kasih sebab saya boleh, sekurang-kurangnya saya boleh bantu bapak saya dapatkan tidur dia balik. Sebab orang yang sakit jantung ni, dia kena tidur lena, dia kena rehat secukupnya. Kalau dia tak tidur, dia tak rehat, nanti kemungkinan dia akan dapat darah tinggi dia naik, dan kemungkinan juga dia mungkin akan dapat serangan jantung anytime. Sekali lagi, yes. Ya, betul. Yes. So, selain daripada sesak nafas hilang, ada tak kesan yang lain? Ada. Selain daripada sesak nafas dia hilang, sekarang sebab sebelum ni, selain sesak nafas, dia selalu lupa. Sikit-sikit dia lupa. Dia cakap ada benda-benda kecil dia tak boleh nak ingat. Kadang-kadang dia drive, dia keluar dari kereta sebab dia tak tahu jalan tu kiri ke kanan harus dia pergi. Sebab dia tak tahu jalan nak balik tu macam mana. Saya baru teringat. Dia drive, kadang-kadang dia berhenti tepi tau. Dia berhenti kat tepi jalan. And then dia keluar dari kereta, dia tengok dia patut ke kiri ke kanan ke terus ke, dia lupa. Tapi
Selepas dia ambil suplemen ni, sekarang dah 1 bulan setengah bapak saya minum suplemen ni. Minum tiap-tiap hari. Ya, betul. Minum tiap-tiap hari. Dia punya tidur boleh lena, sesak nafas pun sudah tidak ada. Dia sekarang dah tak ada komplain, dia tak ingat. Sekarang kalau dia driving, sebelum ni dia memang tak boleh drive. Selepas daripada kena sawan tu, memang doktor tak kasih dia drive sebab dia punya jantung terlalu lemah. Dah dangerous ya. Bahaya untuk dia memandu. Jadi disebabkan selepas dia minum Bifil, dia dah boleh drive, dan then dia tak ada lagi masalah hilang direction. Jadi ingatan dia sudah semakin membaik, dan dia juga lebih energetik sampai kalau saudara-saudara saya tengok, bapak saya mesti dia cakap, Opung Kail, bapak saya panggilan dia Opung Kail. Opung Kail sekarang semakin sihat. Sampai lepas tu semakin berisi badan, semakin sihat, semakin bertenaga. So bila saya dengar macam tu, saudara saya pun perasan yang bapak saya sihat, bertenaga. Saya sebagai seorang anak, saya rasa happy. Saya boleh bantu ayah saya, dan saya berharap saya tak nak bapak saya masuk hospital lagi. Ya, saya rasa happy juga dengar kesihatan Bapak Rianti bertambah baik kan. So jadi dia sekarang masih minum Bifil tak tiap-tiap hari? Ya, betul. Saya memang bagi dia Bifil setiap hari 1 sachet. Jangan stop. Sebab saya sangat berpuas hati dengan dia punya kesan, dan juga saya tak nak dia stop sebab saya happy tengok dia sihat, bertenaga lagi. Yes. Betul. Yes. Jadi saya memang sangat-sangat happy lah dengan kesan minum Bifil. Saya sangat-sangat happy. Saya sangat-sangat puas hati sebab saya duduk dengan ayah saya hari-hari, dan saya tahu dia punya condition macam mana, saya tahu dia punya progression macam mana daripada dia sakit tahun 2010, and then semakin lama semakin sihat, dan sekarang ni puji Tuhan saya rasa sangat-sangat berpuas hati, dan saya sangat happy, dan saya nak share dengan sesiapa kawan-kawan saya yang ada dekat Facebook. Okay, so ada apa-apa kata yang nak beritahu kawan-kawan you dekat Facebook ni? Saya nak syorkan kepada kawan-kawan Facebook saya, mana-mana yang ada masalah yang sama dengan ayah saya, yang mungkin dah ada heart disease, yang mungkin ada doktor kata ada heart disease symptom, boleh try Bifil. Dan kepada semua yang muda-muda, golongan muda yang rasa diri sihat, tak perlukan apa-apa suplemen untuk jantung sebab rasa sihat, kita tak tahu golongan muda pun boleh. Sekarang ni banyak orang yang dah meninggal sebab heart attack. Orang muda-muda pun ada, orang 20-an pun ada heart attack. Kita tak tahu bila dia ada sumbatan. Betul, kita tak tahu bahagian mana ada sumbatan dan apa yang menyebabkan sumbatan. Jadi saya berharap perkongsian saya hari ini boleh menyedarkan pada siapa-siapa yang ada masalah yang sama ataupun yang ingin mengekalkan kesihatan di usia muda. Saya rasa memang patut guna Bifil sebab memang kesan dia sangat-sangat baik, dan saya mengalaminya personally sebab saya nampak kesihatan bapa saya semakin membaik, sangat-sangat baik. Jadi pada saya, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab kita tak tahu bila sakit akan datang. Saya rasa bersyukur juga. Okay, so terima kasih atas perkongsian yang hebat ni. Jika anda kenal sesiapa yang mempunyai masalah yang sama dengan Bapa Rianti, haruslah memperkenalkan Bifil. Jika anda ada sebarang pertanyaan, bolehlah hubungi Rianti. Okay, setelah sinilah perkongsian kita. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye.